Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Semoga perkongsian dan perbincangan pada pagi ini memberi manfaat dan pelajar-pelajar dapat memahami memahami dan ingat apa yang dibincangkan, topik yang akan dibincangkan pada sesi tutorial pada hari ini. So kita akan mulakan untuk sesi tutorial hari ini iaitu 6.1 nilai sin, cos and tangent bagi sudut. Misalnya di sini sebenarnya kita nak bincang tentang penyelesaian masalah yang melibatkan nilai sin, cos and tangent. Cuba rujuk pada rajah yang dikongsikan. Diberi rajah yang menunjukkan satu segitiga A, B, C, and then rajah menunjukkan BCD ialah garis lurus. BCD garis lurus, and then hitung nilai bagi sin theta, cos and tan bagi theta. Perkara pertama, sebelum kita menyelesaikan soalan ini, kita perlu faham terlebih dahulu kenapa soalan ni bagi maklumat BCD ialah garis lurus. Maklumat yang diberi ini tentu ada sebabnya. Now, sekarang ni cuba pelajar-pelajar ingat balik sukuan yang kita telah dibincangkan di awal topik sebelum ni. Untuk sukuan, iaitu ada 4 sukuan ni, apabila satu soalan yang melibatkan garis lurus maksudnya 180 darjah. Garis tu melibatkan 180 darjah. Bila kita sebut 180 darjah, bermakna dia hanya melibatkan sukuan 1 dan juga sukuan 2 sahaja. This one is 180 darjah. Maknanya tak salut sabit dengan sukuan 3 dan 4. Now, untuk sukuan 1 dan 2, apa yang pelajar-pelajar perlu ingat? Ingat balik sukuan 1 semua. Semua positif, right? Iaitu sin, cos and tan positif. Manakala dalam sukuan 2, kalau kita lukis segitiga kan. This one. Biasa theta duduk sini. This one is theta, sukuan 2. So sukuan 2 sin yang positif. Sin yang positif bermakna yang lain adalah negatif. Cos and tan akan negatif. Jadi bila kita faham konsep 180 darjah iaitu melibatkan maklumat garis lurus, so dia hanya melibatkan sukuan 1 dan sukuan 2 sahaja. Means that untuk nilai tan, tangent dan juga cos, tangent dan cos kita dah jot down. Dua ni bernilai negatif. So kita akan merujuk kepada segitiga, segitiga yang bersudut tegak, misalnya ABC di sini. Dan theta ini akan merujuk kepada sudut rujukannya. Biasa kita ambil sudut asas di sini, reference angle ya, sudut rujukannya yang berada di dalam segitiga bersudut tegak. Now the first step kita tengok. Cari ketiga-tiga sisi. Di sini dia bagi dah A, B 6, B, C 8. So automatically you boleh tekan saja untuk cari hypotenuse, you boleh tekan shift. Shift plus. And then dia akan tubik ke apa? Pol so tubik pol, bracket, and then you just masukkan nilai 6,8. So you will get 10, 10 kan? Bermakna sisi AC adalah 10, atau this one memang common dah, untuk 3 rangkap Pythagoras iaitu 6, 8 dan 10. Now, so kita dah boleh menjawab soalan A. Soalan A ialah sin bagi theta. Sin is opposite soh kan?
Sine adalah opposite over hypotenuse. So this one, okay, you rujuk pada sudut rujukan ya. Opposite 6. Okay, opposite 6 per hypotenuse-nya adalah 10. Okay, and then you ringkaskan, you akan dapat berapa? 6 per 10, so you dapat 3 per 5. Okay, 3 per 5. And then kita refer balik tadi, sin sukuan 2 sin positif. So should be, this is your final answer. Positif 3 per 5. Okay, second. Okay, sekarang ni kita lihat pula, okay, tangent. Okay, untuk tan theta, so tan adalah TOA. Okay, TOA opposite over adjacent. Okay, opposite kita berapa? Opposite dia adalah 6, adjacentnya adalah 8. So, you cari untuk tan adalah 6 per 8. Okay, you simplify dia. Simplify, so you dapat bahagi 2, 3. Okay, bahagi 2, 4. So, dapat final awak adalah 3 per 4. And then, ingat balik sukuan 2 tan bernilai negatif. So, what you have to do, you just put negative sign here. Okay, settle. So, this is your final answer. Okay, the third one, soalan C. Cari cos theta. Okay, cos adalah secah. Okay, adjacent over hypotenuse. Okey, berapa adjacentnya tadi? Adjacent bagi sudut ni adalah 8 per hypotenuse adalah 10. So you write down here, cos adalah 8 okay, per 10. And then you simplify 8 bagi 2, 4. 10 bagi 2, 5. So you got 4/5 and then ingat balik cos untuk sukuan 2 bernilai negatif. So what you have to do, you just put negative sign. Negatif 4/5. That's all. Okay, itu adalah soalan yang contoh. Okay, now sekarang ni pelajar-pelajar boleh merujuk kepada modul aktiviti kita, muka surat 91. Okay, cikgu akan bincangkan di sini beberapa soalan. Okey, misalnya soalan nombor 1 di sini. Dalam rajah 1, SRP ialah garis lurus. Again, tadi cikgu kata kalau dia cerita tentang garis lurus, maknanya dia melibatkan sukuan 2 sahaja. Okey, sukuan 2 sahaja. So, sukuan 1 dan 2 ni melibatkan semua positif dan sin saja yang positif. So the rest tan and cos should be negative. Okey, itu dah ada dalam kepala kita. Okey, lagi. Hitung bagi sin theta. Okey, di sini cikgu tertinggal satu maklumat ni. 5 cm. Kalau tidak macam mana pelajar-pelajar nak jawab. Rujuk dekat modul cikgu tertinggal catatan sini. Okay, this one 13 cm, this one is 5 cm PQ. Okay, your first step you find out dekat segi 3 bersudut tegak ni terlebih dahulu. Okay, this one adalah 13 cm hypotenuse. Okay, this one is 5. So 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. What did you get? You dapat berapa? Here, 12. Okay, so you find out this one. PR adalah 12. Okay, now kita nak cari sin theta which is theta ni berada di sukuan 2. So kita cari reference angle ya, sudut rujukannya yang berada di dalam segi 3 bersudut tegak. Okay, so this theta again sin is so. Okay, sambil cikgu sebut, sambil cikgu tulis sebab sambil-sambil tu dia akan membantu kita akan ingat. Okey, sin dia adalah sama dengan opposite. Opposite daripada angle ialah 5. Okey, per. Okey, hypotenuse adalah 13. Okey, so 5/13. And then we check
cosine, sine sukuan 2 sine positif. So should be, this is your final answer. Senang sahaja. Okay, the second one, hitung nilai bagi tan. Okay, tan theta. Okay, tan pula adalah, so you jot down here, tan is toa. Okay, toa. So opposite over adjacent. So rujuk pada reference angle kita, sudut rujukan kita. Okay, you nak cari theta kat sini dalam segitiga, means opposite ialah 5. Okay, and then adjacent adalah 12. So 5/12, and then you have to think and you have to remember, kena ingat, tan sukuan 2 hanya sign positif. So tan should be negative. So what you have to do, you just put tanda negative. That's all. Okay, next, soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua, kita ingin menjawab 3 soalan ABC, iaitu panjang BE, sin X dan cos Y. Okey, maklumat yang diberi pada rajah sebelah, okey, ABC dan BED adalah garis lurus. Okey, find out maklumat tu. Okey, ABC okey, adalah garis lurus, maksudnya dia melibatkan okey 180 darjah. This one 90 for sure, this one also 90 darjah. Okay, one more. BED ialah garis lurus. Okay, means that BED nak kaitkan dengan apa? Nak kaitkan dengan sukuan 2. Sukuan 1 dan sukuan 2 here. Okay, maknanya melibatkan 180 darjah. Okay, jadi sukuan 2 tadi sin positif. Okay, this one kita catat. Okay, so this is yang melibatkan BED okay, garis lurus BED, and then reference angle should be here. Okay, so kita nak cari nilai. Okay, this one berapa ya? Okay, this one is Y. Okay, cikgu tertinggal sebabkan sini X, so this one is Y Okay, this one is Y. Okay, dan ini pada sudut E ini adalah reference angle, sudut rujukan bagi Y. Okay, now soalan A, cari panjang BE. Okey, berapa panjang BE? Okey, kalau kita lihat BE setakat ni saja, okey, this is BE. Okey, BE. Okey, now kita ada maklumat DA atau AD 20 and then AB 16. So we find out guna theorem Pythagoras. So 20 kuasa 2, you tolak dengan 16 kuasa 2. Okay, what did you get? You dapat berapa nilainya? Okay, punca kuasakan ada 144, so 12 dapat 12. Okay, bermakna BD 12. Okay, BD 12 and then berapa BE? So BE adalah 12 tolak dengan 8. So BE awak adalah 12 tolak dengan 4, 8 cm. Okay, so this is BE. So cikgu jot down here, 8. Okay. Benar? Okay, next. Menjawab soalan BE. Okay, jadi maksudnya kita mesti kait dengan teorem Pythagoras. Okay, teorem Pythagoras. Okay, which is A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tu sama dengan C kuasa 2. Okey, soalan B. Cari nilai sin X. Okey, sin X. Sin X berada dalam segitiga bersudut tegak. So, should be no problem. So, you ingat balik, sin is opposite over hypotenuse. So, your sin X should be opposite. Berapa opposite tadi? 12 per hypotenuse. Hypotenuse adalah 20. Okay, you simplify it. Okay, simplify, you dapat 3/5. And then sign positive. So, should be, this is your final. Okay, and then the last part adalah kita nak cari cos Y. Okay, cos Y di sini, this is cos Y, dia berada di sukuan 2.
Okey, sukuan 2. So sudut rujukannya yang berada dalam segi 3, this one ya, yang cikgu tandakan double ni. Okey, so kita cari nilainya, kita nak cari cos. So find out dulu semua sisi sebab cos adalah cah. Okey, cos cos cah which is adjacent over hypotenuse. So cari dulu satu sisi hypotenuse di sini. So if this one is 6, this one is 8. Okay, you just tekan saja calculator shift plus to big pole and then masuk 6, 8. So you will get 10 here. Ataupun ingat automatic bila kita dah selalu buat memang automatically dia akan ingat. Okay, iaitu 3 rangkap Pythagoras ni adalah 6, 8 dan 10. So cos kita adalah adjacent. Okay, adjacent pada sudut adalah 8. Hypotenuse adalah 10. Okay, you simplify it, you got 4/5. And then you have to remember untuk cos sukuan 2 bernilai negatif. So you just put negative sign. Okay, that's all untuk cos y. Okay, the last question here. Okay, kita nak bincangkan bagaimana hendak mencari panjang PS, sin x, sin x dan juga tangent y. Here. Okey, so kita tengok pada maklumat soalan. Okey, dalam rajah di sebelah, PSQT dan RQT ialah garis lurus. This one PSQT, garis lurus means that kita faham bahawa this one adalah sudut rujukan bagi Y. Okey, cikgu tanda double gini . Okey, kemudian RUQ, where is it? RUQ. Okey, yang ini juga sama, dia ada bagi CDX. So this one automatic sudut rujukan bagi X. Okey, dalam segitiga bersudut tegak. Okey, now sekarang ni dia bagi maklumat. Okey, tangent. Okey, ini maklumat dia. Tangent bagi sudut PQR sama dengan 4/3. Okey, kalau kita perhatikan rajah segitiga RPSQ ni, disebabkan sini tanda sama, this one tanda sama, maknanya dia membahagi 2. Okey, this one membahagi 2. Bila dia kata PQR adalah 4/3. Okay, where is PQR? Actually, PQR is this one, PQR. Right. Okay, PQR ada tangent dia adalah 4/3. Opposite dia adalah 4 and then adjacentnya adalah 3. Right? Adjacentnya adalah 3. Okay, boleh saja kalau pelajar-pelajar nak ambil sini sebagai perkadarannya 4 here. Right. And then di sini adalah 3 bersebelahan dengan sudut. Okay, PQR sebab kita cari tan maklumat tan tadi. Okey, jadi kat sini kalaulah di sini 4 tapi perkadarannya sini 4 kali 2 8, right? Kali 2 dapat 8. So di sini 3 didarab dengan 2 maknanya 6. Bila di sini tanda sama maksudnya kena bahagi 2. So this one also 3 and 3. Okay. Jika di sini 3, so this one berapa? This one is 4 sebab dia kali 2 tadi perkadarannya. Okay. Alright. So sekarang ni maklumat soalan dah dipenuhi. Yang dia nak sini ialah panjang PS. So berapa panjang PS? So panjang PS berdasarkan ni kita catat kat sini pun tak apa. So panjang PS adalah 3 cm. Okay. Sebab dia berkadar. Okey, kemudian untuk sin X. Okey, macam mana nak cari sin X? Okey, rujuk pada X. This one. Okay, cikgu guna warna lain sikit. Untuk beza sikit. Okey, nak cari sin X. So sin is so. Okey, sin is so. And then you rujuk pada sudut rujukan. Okey, pada X. Jadi dia duduk dalam segitiga USQ. Okay, so what is sin? Sin is opposite
Okay, di sini ada 3. This one is 4. Okay, so can you find out UQ terlebih dahulu? Okay, UQ di sini adalah 5. So you can use sama macam kita cari shift plus to bit Paul and then you masukkan nilai 3, 4. So UQ adalah 5. Alright. Okay, next lagi. Okay, apa maklumat yang kita nak cari lagi sini? Okay, tak ada, selesai kan? Okay, so you cari sama dengan, okay, cari this one. So opposite awak adalah 3. Hypotenuse awak adalah 5. And then rujuk sin X sukuan 2. Sukuan 2 sin bernilai positif. Okay, settle. Okay, next. Tak ada perubahan Okay, the last part is tan. Okay, tan bagi Y. Okay, sekarang kita rujuk tan bagi Y. Okay, tan bagi Y adalah, so this is Y duduk sukuan 2. So this is reference angle dia. Okay, tangent adalah berapa? Opposite over adjacent. So you dapat opposite-nya adalah 4. Adjacent-nya adalah 3. Okay, opposite 4, adjacent 3. And then you have to remember tangent sukuan 2 bernilai negatif. Okay, that's all. Itu sahaja yang cikgu nak share hari ini. Semoga bermanfaat. Teruskan membuat latihan dan lengkapkan modul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.